Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga ke hari ini kita dapat bergerak datang ke kelas. Alhamdulillah, ya, dapat melakukan aktiviti seharian. Alhamdulillah, ya, dapat makan, minum dan melakukan ibadat dengan sempurna, terutama dalam bulan Rajab ini. Baik, sebelum kita mulakan kuliah pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan tazkirah yang telah saya sampaikan pada hari Jumaat yang lepas, di mana Bayan Linas Pejabat Mufti Wilayah telah mengupas ataupun telah menguraikan detail berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Rajab yang menjadi viral ketika ini. So, dalam huraian daripada Pejabat Mufti, tidak ada satu hadis sahih pun yang menceritakan tentang kebaikan ataupun amalan-amalan tertentu dalam bulan Rajab. Jadi yang ada semua hadis dhaif. Hanya dua hadis sahih riwayat dalam kitab Imam Muslim. Itu pun dia tak khusus kepada bulan Rajab, hanya Nabi cerita tentang 4 bulan yang dihormati, yang disebut sebagai Arba'un Hurum, bulan-bulan haram, yang mana pada bulan-bulan haram ini atau bulan yang dihormati ini, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka yang melakukan ibadat dan menggandakan dosa bagi mereka yang melakukan maksiat. Jadi tidak ada sebarang amalan khusus untuk bulan Ramadan, cuma ada perbahasan ulama berkaitan dengan puasa Nabi pada bulan Rajab, tapi itu perbahasan ulama. Bila perbahasan tu maksudnya ada pro dan kontra lah. Tapi kalau kita nak amalkan, sebab hadis dhaif ini sepakat ulama dalam mazhab, 3 mazhab, ada 4 tapi 3 yang bersetuju hadis dhaif ini boleh digunakan untuk fadailul a'mal, untuk ibadat je lah, untuk buat amal. Untuk hujah tak boleh. Kalau tuan-tuan kata aku nak puasa ni sebab ada hujah, tak boleh. Dia sekadar untuk amalan kita sahaja lah. Jadi siapa nak puasa, sebab saya jumpa sahabat-sahabat kita yang puasa 1 Rejab, yang puasa 2 Rejab, dia macam-macam, terpulang lah sebab ia tidak ada saranan yang sahih, cuma hadis tu dhaif. Nak buat-buatlah. Cuma jangan tinggallah yang puasa sunat yang khusus tu, Isnin, Khamis, 13, 14, 15 hari Yaumul Baid,
tu jangan tinggal lah. Nah, yang lain tu terpulang. Okey. Sebab orang nak puasa pun kadang-kadang ada yang puasa dia nak diet. Niat tu dah macam-macam dah. Dia start nak diet bulan Rejab. Okey, bulan Rejab dia start diet, Syaban, dan terus puasa dia diet. Lepas raya dia makan balik, gemuk balik. Dia macam tu lah. Jadi itulah kisaran kehidupan kita. Ya. Kita ada keazaman, kita ada nawaitu, niat akan main, tapi lama-lama kadang-kadang godaan nafsu tu menyebabkan kita terpaksa patah balik. Macam kita lah, kadang kita akan makanan hotel tak sedap, nak kena makan kat hotel lain pula, dan dia buat pula satu program baru pula sebab makan. Kes makan ya. Kita kena ingat tuan-tuan sekalian, sedap ini hanya pada lidah sahaja ya. Bila dah masuk ke dalam perut, dah hilang sedap tu. Nikmat sedap hanya pada lidah sahaja. Tapi ialah bila kita orang pencen ni makin meningkat umur, kalau boleh kita nak rasa sedap belaka lah. Jadi kalau jumpa tempat tak sedap tu, kita kena repeat lain tempat lain yang lebih sedap. Itu tak ada masalah. Janji kita ada pitis. Ada duit, no problem. Nak pergi 5 bintang ke 4 bintang, 3 bintang, 2 tak ada bintang pun tak apa, janji sedap. Okey, itu kita. Jadi berbalik pada amalan di bulan Rejab, tuan-tuan, lakukan amalan macam biasa ya, macam biasa. Nak baca Quran, baca, pahala lebih banyak. Nak khatam, lagi bagus. Okey, nak berselawat, lagi bagus. Lakukan rutin harian macam biasa. Cuma saya minta apa yang saya sampaikan pada tengah hari itu ialah kita tingkatkan apa ni, BB datang BB Express, duit nak bayar cash. Nanti abah cakap dengan dia transfer. Ini staff saya tak datang, ayah dah sakit, jadi kelang kabut lah. Kat mana tadi? Okey, amalan-amalan baik. Yang nak makan-makan tak ada masalah. Yang nak puasa-puasa, yang nak makan-makan lah. Yang penting kita upgradekan, tuan-tuan yang penting kita upgradekan kualiti. Okey, kualiti ibadat itu paling penting. Tak guna kita duk pulun tapi tak ada kualiti, rugilah tuan-tuan. Malaikat nak bagi pahala banyak tu jadi sikit. Saya ulas hari itu Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia ulas 27 kali ganda pahala. Dia akan bermula daripada rumah kita keluar, sama ada kita naik kereta ke, kita naik basikal ke, kita naik motor ke, kita jalan kaki ke, dia kira pahala daripada situ sampai habis bagi salam baru 27. Itu kata Abu Lais. Jadi adakah kita confident bila kita solat jemaah kita dapat 27? Belum tentu. Jadi on the way itu mungkin ada beberapa dosa mata yang kita buat, kita tak tahu kan. Jadi nak tingkatkan amalan bulan Rejab ini, tingkatkan kualiti dia. Tolong jaga kualiti. Maknanya buat sesuatu bagi sempurna. Nak sujud bagi sempurna. Saya selalu buat contoh jari saya ni kan, bila sujud dalam lagu tu, kepala, buntut. Ada yang lagu tu kan, ada yang lagu tu tak sampai sangat. Jadi kena bagi sama. Ni, bagi sama. Tuan-tuan tak boleh buat ni lagu ni. Tak saya buat, tak akan boleh buat. Bagi sama ni. Rokok. Itu nak cerita sempurna tu. Tapi kalau kita ada masalah tulang belakang, jangan duk try. Lagi perut bunyi nanya, siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Okey. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan bulan Rejab? Ya. Hadis-hadis ini munculnya macam mana? Okey. Dia kalau tengok yang kaitan bulan Rejab, riwayat bukan calang-calang. An Abi Hurairah, An Nu'man bin Sabit, hebat-hebat hurian, tapi perawi hadis tu
Bila ada seorang yang tak dipercayai perawi hadis tu, nak sampai ke Imam Muslim, kita katakan ada seorang yang dia punya sifat tu tak layak untuknya perawi hadis, terus tolak hadis tu. Dia macam ni. Berlaku zaman Imam Bukhari, dia nak pimbik satu hadis. Orang kata ada satu orang tua duduk di kampung tu, dia ni pernah terima hadis daripada sahabat Nabi cara direct lah. Lalu Imam Bukhari pun pi. Dia ambil masa 3 hari, so tak silap saya, dia pi ke kampung tu. Lalu bila dia sampai di kampung orang tua tu, dia tengok orang tua tu bagi makan ayam, tetapi ada unsur penipuan. Dia punya kruk, dia panggil saja, dia tak bagi makan ayam tu mai. Faham tak? Olok-olok lah. Lalu Imam Bukhari tengok, Imam Bukhari kata ini tak layak untuk aku ambil hadis daripada dia. Jadi seorang rawi yang merawikan hadis daripada zaman Nabi, para sahabat, dia kalau kat sahabat tu okey lagi, sampai ke tabi'un tabi'in nampak okey lagi, dia sampai tabi'un tabi'in peringkat ketiga keempat, yang ni lah akan ragu ni. Maknanya ada sifat-sifat yang tercela, sifat sikit je, hang bohong sikit, hang bohong kat binatang pun tak boleh ambil hadisnya dia. Jadi bila ada orang ambil hadis dengan dia, yang pengkaji hadis kata ini tak boleh terima, kira dhaif, sebab perawi ni sifatnya diragui. Walaupun dia semayang semua, hanya kes dia tipu binatang je pun, bukan tipu manusia. Nampak? Jadi hadis tadi dikira sebagai dhaif, walaupun an Abi Hurairah. Jadi siapa yang menentukan hadis dhaif ataupun tak dhaif ni ialah ulama-ulama hadis. Mereka tengok salasilah perawi tu daripada orang yang paling akhir hinggalah orang yang paling awal. Dalam ranking ni ada tak yang ada masalah? Contohlah kata-kata Haji Mauludin riwayat hadis kat saya beri kat anak saya beri kat adik dia mesti kita tengok, oh adik dia hak bawah ni kuat bohong, contoh. Jadi tak boleh pakai dah hadis tu. Maka dibolehkan untuk beramal sahaja, tak boleh buat hujah. Apa maksudnya kalau kita kata aku nak puasa sebab Nabi suruh puasa pada 1 Rejab, contoh, tak boleh buat hujah gitu, tak dipakai, sebab dikira hadis berkata dhaif untuk kita amalan biasa saja. Kita buat, siapa nak buat. Dan orang tak buat jangan hukumkan dia salah. Oh yang haram tak puasa, tak boleh. Okey, apa tarikh hujah di sudut akidah. Maka sebab itu tuan-tuan, nak tengok kesahihan hadis ini dalam kitab Mu'tabar dipanggil Sunan Sittah. Sunan Sittah itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, dia ada 6. Yang Mu'tabar, Tirmizi, lagi seorang saya lupa, dia ada 6 yang diiktiraf oleh ulama sekarang ini satu dunia. Hanya 6 kitab hadis yang muktabar, yang sahih, maksudnya hadis yang ada diriwayatkan oleh atau dalam kitab-kitab ni boleh diguna pakai. Yang lain tu kena cek, sebab ada orientalis barat yang cuba buat hadis, dia kata dah riwayat Imam Muslim, tapi bila cek kat Imam Muslim tak ada pun hadis tu. Banyak penceramah duk guna lagu tu. Jadi kita tengok, oh ini hadis sahih kot. So bab-bab macam ni kita kena belajar dalam ilmu hadis dan ilmu mustalahul hadis. Dia dua, dia macam ilmu tafsir dan ulum tafsir. Dia ada banyak cabang ilmu tuan-tuan ya. Dia bukan mudah. Hanya orang yang ada kepakaran. Sebab itu dalam disiplin ilmu hari ini dia ada dipanggil, kalau kita mengaji dulu kita kata ilmu pengetahuan am dan ilmu pengkhususan. Dia macam doktor lah, ada pegawai perubatan am, tapi ada pakar, dia mengaji khusus. Macam perubatan Islam, dia ada ayat Quran, kita kata kita ambil Al-Quran, dia ada ayat Quran yang kami sebut sebagai farmasi Al-Quran, ayat syifa, 6 ayat tu. Tapi nak mengaji lebih detail, ayat halau hantu, dia ayat dia. Ayat sakit lutut, ni dia ayat dia, kan, wa idza batashtum. Ayat sakit kepala, la yusaddauna anha wa yuzifun, surah Waqiah. Jadi itu pengkhususan, faham? Begitu juga dalam ilmu, pelbagai ilmu pun dia ada ilmu umum, dia ada ilmu pengkhususan.
Maka tuan-tuan puan, kita nak mendalami satu ilmu kena rujuk kepada yang ahlinya. Okay. Saya kebetulan tahu benda ni pun waktu kami di UAE, zaman kami belum ada perkhususan ilmu wahyu. Waktu tu semua mengaji tafsir, akidah, fiqh, semua kami mengaji. Kitab Kifayatul Akhir, saya ingat kitab fiqh Imam Syafi'i kami mengaji, Tabayatul mengaji. Kitab bahasa Arab, tafsir saya mengaji, Al-Marwazi saya mengaji, tafsir Ibn Katsir saya mengaji. Pendek kata semua cabang ilmu kami mengaji. Untung kami waktu tu. Tapi lepas tu dia dah ubah kepada perkhususan, dan semua universiti dah buat perkhususan. Pengajian Islam perkhususan tafsir, pengajian Islam perkhususan ilmu syariah, pengajian Islam perkhususan akidah. Dia dah mula buat takhasus, dia panggil takhasus ataupun perkhususan. Jadi orang tu hanya cerdik bab tu ya. Dia mengaji umum tapi dia khusus bab tu. Tanya bab lain dia tak ada jawab, ataupun dia akan kata saya tak berani nak jawab, bukan bidang saya. Cuma ada ustaz-ustaz lah ni yang dia tahu semua. Ni yang payah ni. Jaga-jaga lah, takut kita tersalah ambil maklumat. Jadi sebab itu bila Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kamu kepada ahli dia, ahli yang ingat, yang tahu, pakar lah. Okey, tuan-tuan sakit hidung, sedung pelbagai, mesti jumpa pakar yang bahagian hidung tu. Saya pun lupa JNT hapus tu. ENT. Macam tu juga kalau sakit puan, hal-hal beranak, OMG apa gitu kan, lebih kurang. Jadi maknanya kita jumpa kepada yang khusus. Okey, baik. Okey, kita masuk bab pengajian kita 168. Perenggan yang bawah tu lah, perenggan terakhir bawah, faslun tu 168. Kitab Rumi 247. Taib. Jadi minggu lepas kita dah ulas tentang talak raja'i, talak bain, talak sunni, talak bid'ai. Harap ingatlah. Okey. Kalau tak ingat pun kena pura-pura ingat. Semoga jadi ingatan. Faslun fi ta'liqit talaqi bil awqati wa ma yuzkaru ma'ha. Ini fasal pada menyatakan ta'liq talaq dengan waktu dan barang yang disebutkan sertanya. Baik, yang ni bab ta'liq talaq yang terikat dengan waktu atau masa. Okey, hak kita mengaji sebelum ni dia cerita kalau hang masuk kampung sekian-sekian jadi gini, kalau hang ni pergi sana, itu situasi. Tapi hari ni jatuh talak dengan sebab tempoh atau masa tertentu. Okey, dia bagi beberapa contoh di sini supaya kita dapat hadam. Jika berkata suami, ni dia buat contohnya, jika suami tu cakap ataupun berkata, engkau talik pada bulan begian, atau rohnya, atau pada awalnya, atau pada kepalanya, jatuh talaknya dengan awal juzuk daripadanya, iaitu awal juzuk daripada malamnya yang pertama. Baik, jadi bila laki kata kat bini dia, hang jatuh talak pada bulan begian, bulan Oktober ke, bulan September ke, katalah bulan Januari, dia kata kat bini dia, hang jatuh talak bulan November 2024. Baik, contoh pertama, maksudnya bila masuk 1 November 2024, maka bini dia jatuh talak. Itu talak ta'liq dengan sebab masa. Memang tak ada kerja apa tak ada, duit banyak, buat kerja lagu tu. Okey, ini yang keadaan pertama ya. Atau dia kata pada ghurrahnya. Ghurrah ni dia banyak makna, tapi dalam konteks qamar, dalam konteks bulan,
iaitu yang kita nampak putih di awal bulan di malam hari, malam yang pertama bulan Qamariah. Macam nak start satu Rejab, jadi malam satu Rejab akan nampak cahaya putih, keputihan di langit, maka itu dipanggil ghurah. Okey, kalau ghurah tu dia kuda putih tu, warna putih kat kuda. Dia agak pelik bahasa ni. Jadi malam satu Rejab tu, bila bini lelaki dah lafaz talak pada ghurah bulan Rejab contohnya disebut, maka nampak je cahaya putih di langit pada malam satu Rejab, jatuh talak bini dia. Ni talak ta'liq dengan sebab masa. Memang tak ada kerja lah tuan-tuan, memang tak ada kerja. Kerja nak bagi kita mengaji bab ni supaya kita faham, tapi orang yang buat tu memang gila. Dia tu je cerita dia. Tapi pasal apa kitab tulis, mungkin pernah berlaku. Waalaikumsalam. Ada kitab tulis mungkin pernah berlaku, tak berlaku di kita, berlaku di negara pasal berdengung. Dia tak tentu. Kan? Dia berlaku. Kalau tidak takkan tuan kita nak tulis. Masalah umat Islam berjuta di atas dunia. Ada hak mengaji, ada tak mengaji, ada mengaji sikit-sikit, ada yang mengaji ikut-ikutan, ada pandai-pandai sendiri. Yang paling bahaya hak pandai-pandai sendiri, hak belakang dia pergi ikut hak pandai-pandai sendiri. Dua kali pandai-pandai sendiri dah lah bengong semua. Maka sebab itu bila Ustaz Azharul pesan bab-bab fiqh ni kita kena mendalami betul-betul. Kadang-kadang takut tersalah buat, walaupun hukum tu dimaafkan kerana kita tak tahu, tapi kita mengajilah supaya kita tahu. Okey, baik, itu maksud ghurah. Ya, ghurah, bacaan dia ghurah. Ataupun keadaan ketiga, atau pada awalnya, awal bulan, laki dia kata kat bini dia, hang jatuh talak pada awal bulan Februari, Januari, kan duk tengah berkelahi ni, tengah berkelahi. Jadi laki dia jatuhkan talak, hang jatuh talak pada awal bulan Februari. Jadi masuk pukul 12 malam, 12:01 minit, 30 Januari, 30 atau 31 bulan ni, 31 Januari, maka 1 Februari pun masuk, terus bini dia jatuh talak. Ini kalau talak dengan masa. Okey, tak tahu lah gila tak gila, tapi itu situasi dia. Okay. Ada juga kes yang jatuh talak, dia kata atau pada kepalanya, kepala bulan, bukan kepala bini dia. Jadi awal bulan, kepala bulan maknanya samalah. Setengah sebut kepala bulan, tengah sebut awal bulan. Okey, kira hak mula-mula 1 hari bulan lah, ceritanya 1 hari bulan. Okey, baik. Dengan awal juzuk daripadanya, iaitu awal juzuk daripada malamnya yang pertama. Baik, bila dia kata awal bulan atau kepala bulan, dikira daripada mana? Dikira daripada juzuk yang pertama. Masuk je, tuk, jatuh talak. Jadi masuk, dia tengok jam pukul 12:01 minit, jatuh talak. Tapi tak ada saksi, Ustaz. Tak ada saksi. Dia bukan isu saksi. Lafaz sekarang ni yang jatuh talak, dia talak tak perlu saksi pun sebenarnya. Ada saksi tu untuk ujuh mahkamah antara lelaki dengan bini pun. Sebab tu syarat talak, kalau kita lihat dia tak ada saksi sangat pun, tak perlu saksi. Lafaz talak, orang dia talak. Cuma perlu dihebahkan supaya masyarakat tahu. Takut-takut dia pergi duduk sekali pula. Tu je. Dan kena buat mahkamah lah. Tu mahkamah kena ambil tahu, hakim kena ambil tahu, maksud kena bawa kes tu ke mahkamah. Ya, baik. Jadi isteri kena alert lah. Kata suaminya lafazkan, dia kena mengadu kepada qadi, tuan hakim atau qadi, suami saya ada melafazkan talak pada saya. Dia kata berkuat kuasa awal bulan Februari 2024. Dia sebut macam ni. Suami tu, isteri tu habat kat qadi. Lalu hakim akan memanggil suami, betul tak hang dah lafaz macam ni? Sebab itu dipanggil talak ta'liq ya, tuan-tuan kena faham. Bukan talak yang kita mengaji sebelum ni.
Hak talak direct tu dia panggil lafaz soreh. Hak yang ni lafaz ta'liq, dia tergantung bila berlalunya masuk masa tu baru jatuh. Kalau tak sebut masa tak apa. Hang jatuh talak pada bulan Mac, tak tahu tahun bila, jadi macam tu tak jatuh talak sebab dia tak spesifik tahun bila. 2024 ke, 2025 ke, 2026 ke, itu tak, dia kena spesifik time. Sebab tu dia kata kena sebut masa, kena ada awal bulan ni, awal bulan depan, tahun ni, tahun depan, 5 tahun akan datang, atau hang mati dulu, kalau tak tahu lagu mana. Jadi maknanya benda ni memang kita nampak macam tak logik lah. Kita yang educated ni mungkin tak logik, yang tak educated tu orang asli ke mana-mana, ke suku Temiar mana-mana kan mengaji tak habis, okey, masuk Islam, sebut benda-benda macam ni. Jadi bahaya. Baik, selesai yang tu. Contoh kedua, atau katanya engkau talik pada siang hari bulan Begian, okey, atau awal hari daripadanya, daripada bulan Begian, maka jatuh talaknya dengan juzuk, dengan fajar awal hari daripadanya. Baik, untuk kes siang, hak tadi bulan, hak ni dia sebut siang. Bila laki dia kata hang jatuh talak pada siang hari Selasa, hari ni lah, siang hari Selasa, bulan Begian, dia sebut bulan. Tak sebut bulan tak boleh. Hang jatuh talak hari Selasa bulan Mac, contoh 2024, maka dia kata di sini atau awal hari daripadanya, maka jatuh talaknya dengan fajar awal hari daripadanya. Bila dia sebut siang, dia kira awal fajar, matahari masuk subuh tu jatuh. Kalau dia sebut siang lah. Yang tadi dia kata bulan kira juzuk lah, okey. Ni sebab dia kata siang, maka dikira masuk fajar sidik, maka jatuh talak bini dah. Memang ini pun kerja gila jugalah. Gitu. Atau katanya, banyak contoh dia bagi di sini, engkau talik pada akhir bulan Begian, ini hujung bulan pula, atau penghabisnya, maka jatuh talaknya dengan akhir juzuk bulan itu. Baik, ini kalau dijatuhkan talak pada hujung bulan, dia sebut hujung bulan, maksudnya hujung bulan tu 30 bulan lah. Kalau kita kata bulan Januari 31, maknanya pada 31 bulan jatuhlah talak, masuk 31 je jatuh talak. Jadi ini talak ta'liq dengan masa, dengan masa, sama ada bulan atau hari atau minggu, minggu keempat ke, minggu ketiga ke, minggu kedua ke, tak kisahlah, apa-apa minggu. Okey, itu kena faham ya. Dan jika dikatanya pada malam, apabila lalu sehari, maka engkau talik, maka jatuh talaknya dengan jatuh matahari besoknya. Okey, maksudnya sini ayat ni dia kata pada malam apabila lalu sehari, malam esok lah, kita lama lah. Pada malam apabila lalu esok hari, malam esok itulah maksudnya. Bahasa kita malam esok, bahasa dia lagu tu tak, dia terjemah daripada Arab. Dia kata ghadan lailan, ghadan tu esok, lailan tu malam, tu lepas esok baru naik malam, tu malam esok tu lah. Ini yes. Dulu ulama dulu mengaji di Mekah, kan semua mengaji kita Arab. Bila diterjemahkan, kalau kita lihat macam mana Google terjemah sekarang lah, word by word perkataan, masa tu dia tak ada, sebab ulama kita belum ada yang mahir ilmu huraian bahasa Melayu, terjemahan yang macam sekarang dah ramai dah. Orang-orang yang terjemah ni dia gunakan bahasa yang senang difahami.
Bila orang Melayu kita baca, oh macam ni maksudnya. Sebab itu kalau kita tengok terjemahan Al-Quran, ada terjemahan ayat tu, terjemahan word by word, susah nak faham. Ada terjemahan yang senang, yang mudah kita faham. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah itu, kalau ikut bilangan ahad, kita tak ada terjemah satu, dia mesti kata tunggal, esa. Itu Allah. Kalau ada satu, maksudnya ada dua, ada tiga. Allah tidak bersifat dengan ramai, dia mesti tunggal ataupun esa. Maka perkataan ahad dikeluarkan, dia tak kata wahid. Bila wahid, ada isnin, ada salasa, ada arba', ada khamsah, ada sitah, sab'ah, sama dia sampai habis. Dia gitu nah. Itu bahasa. Jadi orang yang mengaji Arab dulu, cara lama terjemahan gitulah, rodan lailan. Kalau ikut bahasa Melayu, lailu rodin lah, malam esok. Tapi Arab tak boleh sebut lagu tu, dia kena sebut rodin lailan ataupun rodan lailan, esok malam. Jadi malam esok tu maksudnya. Tu yang dia terjemah Melayu tu, berlalunya siang hari maka jatuh, lalu sehari maka engkau tarik, maka jatuh talaknya dengan jatuh matahari besoknya. Jadi maknanya jatuh matahari dah masuk malam esok tu dia jatuh talak, sebab dah kira lafaz macam tu. Jadi kalau tengok zaman law ni, tak mungkin dia sebut macam tu, hang jatuh talak berlalunya sehari, masuk malam esok jatuh talak. Saya ingat dia takkan buat ayat macam tu, hakim pun tak faham. Dia akan guna malam esok hang jatuh talak, maka jatuhlah talak bila main malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah rasa terkejut dan heran kerana kita dah belajar minggu lepas hukum-hukum talak kan. Walaupun benda tu dibenci, ada kala sunat jatuh talak, ada kala harus, ada kala haram, ada kala wajib. Nampak tak kita mengaji minggu lepas? Jadi bila kita dah tahu hukum tu, bila berlaku jatuh talak, walaupun kita nampak kejam ataupun mungkin tak patutnya, tapi bila kita lihat balik, mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan suami terpaksa melafazkan talak pada isteri. Nampak based on hukum-hukum tadi. Tu sebab fiqh ni bila kita mengaji makin banyak, baru kita nampak. Di awal kita mengaji bab talak, kita semua berandaian bahawa tak patut, semua macam tu. Nampak tak? Tapi bila kita mengaji hari ni, minggu lepas, rupanya ada hukum. Ada hukum. Yang tak eloknya tu yang haram lah, yang jatuh hukum ketika period, ketika haid, nifas, ataupun yang makruh, yang jatuhkan talak kepada isi yang baik. Nampak? Maka bila kita buat ulasan lagi, huraian demi huraian, baru kita mengaji, baru kita tahu bahawa tak semudah itu lafaz ditalakkan, mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab musabab. Jadi sebab musabab itulah yang dibicarakan. Kalau katanya sebab itu munasabah, yes, hakim pun kata dah tak ada jalan lain ni, memang perpisahan adalah jalan yang terbaik, maka bercerai kan. Dan kita mengaji juga, saya nak ulang balik, tuan-tuan ingat, ada kalanya perceraian tidak boleh melalui jalan biasa, dia perlu melalui fasah. Kadang-kadang perlu melalui khulu', tubuh talak. Ada kala melalui ilak, sumpah. Ada kala melalui zihar. Jadi ini kan kita belajar nanti. Jadi dia banyak benda-benda yang menyebabkan berlaku perceraian. Jadi bila kita tengok dalam viral tu, surat khabar dia cuma tulis cerai je, pasangan artis ini bercerai kan. Boleh jadi cerai tadi hulu, boleh jadi fasah, boleh jadi ada sumpahan suami, sumpah kat bini, aku tak mau subuh dengan hang, bagai-bagai, boleh jadi itu. Tapi masyarakat melihat bila kata cerai, teruknya buat ni nikah tak nak 2 bulan cerai, kita tak tahu punca. Maka bila kita tengok kenapa kes perceraian tinggi, dia punca banyak, tapi masyarakat akan nampak, weh cerai tinggi teruk ni. Nampak tak kita punya andaian, perspektif. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, nasihat saya, jangan cepat melatah. Dengar berita apa-apa, jangan cepat melatah, jangan duk membawang awal-awal. Sabar dulu. Tengok kan.
Macam baru ni isu yang dikatakan hakim mereka tu jatuhkan hukuman, tapi dia buat cerita pasal Israel. Orang Arab tu terekam hakim tu, sedangkan bukan orang Arab tu terekam. Pesalah tu bila jatuh hukuman, dia marah, dia terekam kat hakim tu. Jadi nampak tak, jawapan tu orang dah tulis kemudian, orang dah bawa cerita macam-macam dah. Macam hak berlaku di tembak menembak baru ni dekat Puchong Prima tu, rompakan Maybank dengan nasi kukus Melaya direct tu semua kena lah. Dia rompak tu guna senjata api, baru 3 hari lepas. Lo tak tahu ke? Aduh, habis yang perempuan duduk membawang tu tak tahu apa. Okey, jadi video tu diviralkan. Baik, orang cerita macam ni tuan-tuan, orang cerita kata ada ni, maka kita nak dapatkan sumber sahih kena ke laman web PDRM, bahagian Jabatan Sukan Jaya ataupun IPD Subang Jaya, sebab di bawah area IPD Subang Jaya, baru dapat berita sahih. So wartawan pun tulis. Jadi berlaku rompakan di Maybank Puchong Prima, sehingga beberapa kedai termasuk nasi kukus Melaya apa semua. So perampok tu lari, polis kejar dan berlaku tembak menembak dan berlaku kematian. Kemudian ada kata kematian tu perampok yang meninggal, ada kata kematian tu orang awam yang meninggal. Jadi macam-macam berita keluar. Bila tanya polis, yang meninggal perampok tu lah. Berlaku tak jauh dari tempat kita, Marin dulu. Baru ni. Tak tahu no. Di Putra Perdana, tuan-tuan kena join grup Putra Perdana Classified FB. Setengah ada, yang tu dia akan share info lah di mana-mana pun. Bahkan wujudnya supermarket baru di Putra Perdana pun kita boleh tahu dari situ. Segi buat jualan, pasal dia segi baru ni buat jualan, dia pasang kemah kat depan, agak murah lah barang dia. Tuan-tuan tak tahu walaupun duduk sini, tapi kami yang game business kita tahu sebab kita ada grup kami. Dia jual murah lah, ada benda murah di segi lah ni. Tak tahu kalau dan pi lagi ada kan, sebab muka kita muka CS dulu, kini dan selamanya. Walaupun ada segi baru buka, ada hero, ada account safe nak buka dekat Alpha Arena, kita tak tahu. Kita dah ingat ni cawangan Pora 2 baru pun ni nak buka, pasal dia cap sama hijau. Duk faham ada kaitan nak buka, rupanya account safe. Jadi tuan-tuan, hidup kita ini kena alert dengan semasa, kerana media sosial tu dah banyak. Jadi jangan ketinggalan, bimbang-bimbang, takut-takut berlaku ke kawasan kita. Ya, baik. Atau katanya, apabila lalu sehari ini engkau talik, maknanya lalu sehari ini, habis hari ini, masuk orang ni, cerailah je, talak. Itu maksudnya. Jika berkata ia pada siang hari, maka jatuh talaknya dengan jatuh mataharinya. Atau dikata yang tersebut itu pada malam, lagha ia, tiada jatuh talaknya. Baik, suami kata kat bini, ni cerita jatuh talak siang hari. Jadi dia kata kat bini dia, hang jatuh talak bila hari ni habis. So tenggelam matahari jatuh talak. Yang dia kata lagha, pi jatuh talak waktu malam, tapi sebut siang. Faham? Ini memang gila babi pun boleh jadi juga. Dia kata kat bini dia, ni waktu malam, jadi hang jatuh talak siang hari ni. Mana nak dah siang, dah masuk malam dah. Itu dikira sebagai lagha dan talak tak berlaku, kerana waktu dia jatuh talak itu waktu malam, dah berlalu siang. Cuma disebut hang jatuh talak
siang hari, jadi lara. Dia tak sebut esok, di siang hari ni masuk sinilah dalam konteks contoh ni. Kalau siang esok lain, tu esok ni dikira siang hari, hari itulah. Okey, baik. Atau dikata engkau apa dia tu? Ada tu bunyi handphone ke bunyi gitu. Sebab lah ni bunyi macam-macam boleh buat. Bunyi siren polis lah, bunyi ambulan dan bagai. Atau dikata engkau talik apabila lalu sebulan atau setahun, maka jatuh talaknya dengan lalu sebulan yang sempurna atau setahun yang sempurna. Baik, ni kalau dia talak bini dia, hang jatuh talak habis bulan ni, maknanya habis Januari jatuh talak. Ataupun hang jatuh talak lepas tahun ni, berlalu setahun. So 31 Disember 2024 jatuh talak bini dia. Ni teman tak ada kerja betul tuan-tuan, tak ada kerja. Tak ada kerja apa-apa, buang masa. Ya. Kadang-kadang manusia ni macam-macam perangai. Ada yang mungkin cerdik bab ni, dia buat kisah macam ni kan. Jadi dia memeningkan kepala ramai orang, termasuk hakim. Kenapa lah menyusahkan? Islam kan mudah. Inna dina yusrun, Nabi sebut. Sesungguhnya Islam itu sangat mudah. Yang memayahkannya kita adat bagai-bagai. Adat tu yang mengongkong tu, yang syariat tu okey je, sikit je pun. Akad nikah selesai, itu syariat. Kenuri sunat. Walimah kita ada cerita dulu kan, macam-macam nama kenuri tu. Kenuri tu, walimah tu sunat. Hanya adat yang mengongkong walimah tadi, adanya sanding, perarakan, kompang, silat pelbagai. Itu adat yang mengongkong dia lah, yang menyebabkan bajet lari. Kan heboh baru ni, dia buat kenuri, dia panggil 150 orang, mai 400 orang. Dia cerita, saya baca semalam. Jadi netizen pun komplain, bagi saranan kepada masyarakat, diharap bila hadir ke kenuri itu hanya yang dijemput sahaja. Jawab pula orang lain, takkan kami nak tinggal anak bini kami, anak saya tak ada orang nak jaga, saya kena bawa juga. Yalah, hari Minggu kalau kerja mungkin tinggal kat pengasuh. Pengasuh mana nak jaga hari Minggu, dia pun nak rehat. Macam nursery juga, satu hak dia nak rehat, jadi terpaksa bawa anak. Bila bawa anak, order makanan untuk 150 memang tak cukup. Jadi bila tak cukup tuan-tuan, tetamu mai, makanan dah habis, muka senyum, depan belakang maki. Salam senyum balik, berpada habis dah makanan. Jadi ni pandangan orang ramai lah. Kalau ikut syariat, kita tengok agama, tujuan walimah untuk mengiklankan, memaklumkan bahawa anak kita telah berkahwin. Nak maklum supaya nanti tak berlaku apa-apa bila mereka berdua berkeluar di mana-mana apa kan, masyarakat tak buat tomahan. Yang tu ya pun nak maklumkan tu. Jadi Nabi kata, kenurilah kamu walaupun bisyatin, dengan seekor kambing. Nabi dah habaq lah. Jadi setakat mampu. Masalah kita hari ni, kita yang hadir kenuri, kita di pekan ni tuan-tuan, kalau dapat jemputan, tengok dulu nak Encik Zulkifli dan isteri. Yes, Encik Zulkifli serta keluarga, anak-anak. Encik Zulkifli seorang sahaja, kita saja.
Tak, tuan-tuan kena jemput macam tu di pekan. Sebab kalau tidak, kita akan pergi satu kontena. Anak 12 orang, time ni nak makan free, duit tak ada. Selama ekonomi teruk, time kenduri ni nak pergi lah. Maka sebab itulah, tak tahulah, kalau saya sendiri, kita kenduri ni nak bagi masyarakat ataupun jemaah ataupun pengunjung, tetamu yang hadir, makan biar puas hati. Itu kalau saya lah. Sebab pegang pada hadis Nabi, kita nak layan tamu, layan yang terbaik, pahala. Bila terbaik, mungkin jemputan 400, tapi kita sediakan makanan untuk 600. Biar dia makan puas hati. Pendek kata, tetamu balik itu dia gembira. Kita tak mau tetamu balik, dia berduka. Dan dia kata macam-macam kat belakang, hilang keberkatan. Jadi cuma bila kita jemput tu, macam tadilah saya katakan dia, bersama keluarga ataupun bersama suami isteri. Saya selalu tengok kat jemputan, kadang-kadang tanya rumah, adakah dia jemput anak-anak kita? Tak, kita dua je. Okey, kita dua. Kecuali lah kalau kita kenal, Haji Safari panggil, saya buat satu keluarga sebab saya kenal dia. Hang bagi tak bagi, aku pergi satu keluarga. Itu pasal kita kena tak ada hubungan. Dan dia pun, kalau kita main dua, dia akan tanya mana anak-anak. Okey, jadi isu ni isu yang divalidkan sekarang, tuan-tuan. Sebab apa? Berlaku pada cuti baru ni, cuti Krismas baru ni. Dan akan berlaku pada cuti sekolah akan datang bulan 2 nanti. Kenduri Kenara, tuan-tuan lihat kat panggilan betul-betul ya, tak nampak guna kantor. Fokus betul-betul siapa yang dijemput. Tak puas hati, call tuan rumah, ni nak tanya betul-betul, hang jemput aku dengan bini saja kan, dengan anak-anak kali, sebab kami takut makanan tak cukup. Reserve untuk 500, saya aku pergi sikit. Dia kata tak apa, hamai lah. Nah, kadang-kadang tuan rumah pun satu hal juga, tak apa, mai. Hak tu yang jadi 500, 1000 orang mai pasal tu. Jadi adab dia di kampung lain. Sebab tu di kampung dia kena buat banyak. Baru ni saya balik, anak belakang saya kahwin belah rumah saya tu, lembu 2 ekor, beli lagi import, ayam, lepas tu gerai, cendol, laksa, bihun sup, Kedah punya style. Jadi tetamu tu sampai makan 3 kali. Nasi menyorok ada lagi, nasi sarapan di Kedah memang macam tu. Lepas siang daging semua, dia hidang nasi menyorok, lek tambang kerin, ulang-ulang. Hak tu puluh sedap tu. Baik, 11.30 masak pula, makan pula. Pukul 3 lapar pergi makan lagi. Jadi tetamu kampung boleh main makan 3-4 kali, no problem, sampai habis lauk. Itu konsep kampung. Sebab tu keberkatan tu ada. Bak masak gotong royong, even catering sekalipun, memang dia order panggilan 1000, dia akan order untuk 2000, style kampung. Lepas tu dia ada nasi backup, in case tak cukup, masak, tukang masak punya. Itu cara kampung. Tengok kemampuan ni tuan-tuan ni, tengok kemampuan. Baik, dia bulan dengan tahun kita bulan tahun. baik. Bulan dengan tahun, soalan tadi nak kait lagu mana? Adakah bulan dengan tahun ni atau tahun depan? Biasanya tuan-tuan, kalau orang tengah marah, dia lafazkan talak, dia jarang tangguh sampai tahun depan. Dia kok mana pun ni dia macam tu, marah kali lelaki bini. Sebab tu kira macam ni, hakim akan panggil pula untuk pengesahan perceraian. Hang jatuh talak bini, hang sebut bulan, kan, bulan. Hang bulan ni tu bulan Januari ke, atau bulan ni tahun depan ke, atau lagu mana? Jadi suami kena ingat balik waktu dia marah lagu mana. Hakim kena dapat perhatian. Sebab tu kadang-kadang pengesahan perceraian tu tak sah. Hakim putuskan tak berlaku talak dengan sebab kesilapan lafaz tadi pun boleh jadi juga. Jadi mahkamah yang akan memutuskan sama ada perceraian tadi sah atau tidak, jatuh atau tidak.
Tuan-tuan jangan pandai-pandai sendiri. Kes ni kena bawa ke mahkamah. Kita tak tahu yang jatuhkan talak itu ketika dia marah ke, berkelahi ke, ketika dia kurang siuman ke. Kita tak tahu. Nampak tak? Macam-macam penyakit lah ni. Lama modern punya penyakit banyak, pelik-pelik kita pun naik pening kan. Akhir zaman tuan-tuan ni, akhir zaman macam-macam. Baik. Ya. Baik. Hadirin sekalian, kiraan dalam Islam kalau ikut tu tahun Qamariah, tahun Islam lah. Tapi zaman lah ni ulama telah membuat perubahan. Kalender yang biasa majoriti orang, semua orang pakai ialah kalender Masihi. Kita pun jangan sebut dah, katalah hari ni 5 Jamadil 5 Rejab. Okey, jarang kita sebut 5 Rejab. Biasa orang akan sebut 15 Januari, 14 Januari hari ni kan, 16 Januari. Orang akan ingat kalender orang putih. Tetapi satu sudut yang lain, fitrah alam ini Allah SWT ceritakan memang dia ikut bulan. Quran dah sebut. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Ada 2 surah cerita bab ni, saya dah ulas hari Jumaat lepas. Jadi setiap bulan itu 30 hari. Sebab tu kalender Islam dia tak ada 29, dia tak ada. Cuma dia ada hari Syak. Hari Syak ialah hari yang kita tengok anak bulan, hari yang diharamkan berpuasa, iaitu 29 Syakban, 30 Syakban lah. 29 Syakban tengok anak bulan. Jadi kalau kata nampak esok tu sepatutnya 30 Syakban dah jadi 1 Ramadan. Itu hari Syak, kita diharamkan berpuasa. Kalau tak nampak apa sekalipun, katalah puasa jatuh 1 Ramadan, maka esok tu 30 bulan pun kita tak boleh puasa, sebab itu hari Syak. Maka anak bulan ditengok pada 29, bukan 30, 29. Nampak tak? Jadi kitaran alam tuan-tuan, apabila bulan mengambang di angkasa, memang confirm itu 13, 14, 15, 16. Memang confirm. Dia akan tally. Ni Allah punya kebijakan, kecerdikan. Bulan mengambang 15 hari bulan, mengambang penuh confirm 15 hari bulan Syakban atau 15 Rejab. Kalau tak percaya tuan-tuan tengok nanti 15 Rejab memang bulan mengembang penuh. Itu fitrah alam, Allah ciptakan begitu. Dan tally dengan kalender Islam. Kalender orang putih tak tally. Bulan penuh 15 Januari tak. Sekarang 16 Januari bulan bodoh kat sana. Di awal bulan naik anak bulan. Okey, ini kehebatan Islam. Dan ada hubung dengan fitrah manusia. Bila mana bulan mengambang penuh, itulah waktu hormon paling kuat, paling strong hormon dalam badan manusia untuk pembenihan zuriat, termasuk lembu, kambing. Dia akan banyak mengawan waktu ni. Ikan-ikan semua mengawan. Jadi orang kaki pancing dia jarang turun ke laut atau ke tempat pancing waktu-waktu macam ni, hari-hari putih yang baik. Sebab hari-hari ni semua binatang akan mengawan untuk pembenihan. Fitrah alam, termasuk manusia. Ramai orang tak tahu. Okey, Allah dah buat cantik dah. Jadi ini ilmu-ilmu berkaitan dengan alam, fenomena alam. Juga ada bab ilmu yang kita kena mengaji. Cabang ilmu tu luas tuan-tuan, sangat luas. Ada masa kita mengajilah bab-bab begitu insya-Allah. Saya stop dulu di sini. Kita akan masuk bermula bagi taklid tolak itu beberapa huruf. Okey, ngaji bahasa Arab sikit minggu depan ni, beberapa huruf. Kita berhenti kat situ nah. Baik. Wallahu a'lam. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qala wa astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانه وبحمده أستغفر وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق.